Sebab tu dalam soal pilih pemimpin ni bukan soal remeh-temeh. Tapi orang kita ni tak mau bila dengar Ustaz Syaril Long ke Nazbi Karim ke, Smackdown nama Nazbi Karim, dapat gelaran Smackdown pula dia kan? Sebab kami ni banyak sentuh soal politik kan. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan dan perempuan, kita jangan tertipu dengan Yahudi Nasara yang mengajar kita memisahkan politik dengan agama ni. Nasrani da'ma liqaisar wa ma lillahi lillah, ni dalam kitab Injil Matius. Maksudnya dalam bahasa Melayu, serahkanlah urusan pemerintahan negara kepada maharaja, urusan agama kepada Allah. Maksudnya nak mentadbir, nak mengurus negara, biar kepada pemimpin. Buatlah cara kamu, tapi dalam soal nikah kahwin, ibadat ikut Islam. Betul ke ni? Ni ajaran kitab Injil Matius. Kita orang Islam ni wajib perlu berusaha sehingga tertegaknya politik Islam. Ni Nasara Yahudi cukup syok ni. Kita tak mau politik Islam aja jadi macam ni. Naiklah, siapa pun tak apa. Mari kita bahas sikit. Politik Islam, pengertian dan matlamat. Sikit je. Lepas tu kita akan cerita apa lagi perancangan jahat Yahudi Nasara yang kadang-kadang kita tak sedar. Politik ni bukan bahasa Inggeris pun kan. Bahasa apa tuan-tuan? Saya pun tak tahu. Bahasa Mangkuk Ayun ke mana datang kita pun tak tahu kan. Melayu pun kata politik, Arab kata siasah kan. Siasah itu politik. Siasah ni dalam bahasa Melayu ialah tata cara memerintah atau tata cara mentadbir negara. Itulah siasah. Arab kata siasah, orang putih kata politik, Melayu pun kata politik. Tapi dalam bahasa Melayu sebenar, pengertian siasah ialah tata cara memerintah. Bagaimana nak memerintah? Yang ni Islam aja. Nanti kita kemuka dari Quran. Dengar nak? Ulama menyebut politik Islam itu ialah iqamatuddin wasiyasatud dunyabih. Ini bukan hadis, kata-kata ulama. Inilah politik Islam. Dengar makna dia. Iqamatuddin, menegakkan agama, wasiyasatud dunyabih, dan mentadbir dunia dengan agama. Agama maksud undang-undang peraturan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Kerana bumi ni bumi milik Allah, wajib kena ikut undang-undang dan peraturan hidup Allah sahaja. Jangan memandai-mandai. Orang kita ni solat cukup cantik, berjemaah 5 waktu. Bila soal politik tak mau. Betul ke ni? Saya bukan nak cabar lah. Kalau rasa pandai, mai forum dana dengan saya. Kalau rasa banyak sangat hujah. Ni dalam ni pun ada. Cukup jelas muka surat 16. Wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa maksud khalifah? Apa tanggungjawab khalifah? Yang tadi iqamatuddin wa siyasatud dunyabih. Yang ni kitab Rumi muka surat 16. Kalau Jawi muka surat 13. Dengar elok-elok. Apa tanggungjawab? Dan ingatlah ketika mana Allah menyatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Apa tanggungjawab khalifah? Cuba dengar. Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi, mengatur, mengurus kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan wahyu itu wahyu lah, dan syariat Allah, supaya
Kehidupan manusia itu teratur dan mempunyai tujuan-tujuan hidup yang suci murni untuk mencapai keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi jelas, khalifah dipertanggungjawab untuk mengatur kehidupan manusia yang lain di muka bumi berdasarkan syariat Allah. Contoh kedua, tuan-tuan tahu tak Nabi Daud alaihissalam? Kan? Tuan-tuan pernah jumpa apa? Kat nganggu. Setelah beliau berjaya membunuh Jalut, beliau dikahwinkan dengan anak Talut, ditabang menjadi raja dan hakim. Pemimpin lah ni. Ni pemimpin lah ni. Jadi raja, jadi hakim. Dalam satu kes di mana seorang yang memiliki seekor kambing jantan ni telah didakwa mencuri seekor kambing betina milik seorang hamba Allah yang ada 99 ekor, lebih kurang macam tu lah, semua betina. Lalu dihadapkan kepada raja dan hakim yang bernama Daud alaihissalam ni. Dia dengar elok ni. Ini politik Islam. Dia sebagai raja dan hakim, belum apa-apa lagi, Nabi Daud menyatakan awak ni zalim. Sebelum memberi peluang yang orang yang didakwa untuk membela diri, Allah tegur Daud. Dengar teguran Allah pada ayat 26 surah Sad. Inilah politik Islam tuan-tuan yang kita tak mau ni. Kenapa? Semayang ikut Islam memang betul dia kata. Oh, semayang nak berjemaah 5 waktu, nak ganjaran pahala. Politik tak mau. Inilah otak-otak sekular ni tuan-tuan. Jenis ni dia tak sedar dia beramal dengan kitab Injil Matius. Rosak akidah. Apabila kita memisahkan politik suku, agama suku, siapa yang menyatakan demikian confirm 3 suku. Ada pula Islam tak ajar politik. Ada tafsir Dr. Hamka tak sini yang jilid kat situ mana no? Belakang. Siapa boleh cari tak? Kalau boleh, yang tahu cari yang ada suratul Nahli kat belakang dah kot. Adik cuba cari tengok jilid yang agak-agak 15, 16 ke ada? 15, 16, 17. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan ada dan kitab tafsir. Ada tak 15, 16, 17, lebih kurang macam tu lah. Yang kita ni sibuk Islam kita solat, puasa, zakat, haji. Politik tak mau. 15, 16, 17. Cuba bagi saya dulu. Dia ada tulis. Cuba bagi tengok kat saya. Bawa dulu. Tak apa, saya cari cepat. Main-main. Dia surah ke-16 ayat 89. Ada tafsiran Dr. Hamka. Ada. Sini ada dah. Tuan, terima kasih. Dengar ayat ni. Saya ada semua kitab ni kat rumah. Kan saya nak kelentong tuan-tuan. Kalau siapa nak berdebat dengan saya, dia kena prepare elok, well prepared. Kan? Macam-macam kitab tafsir. Kan? Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'." Dan kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggeris, every damn thing. Apa yang kamu nak tahu. Kan? Cuba dengar orang yang kata tak ada politik ni. Kalau tak salah saya ada lah dalam ni. Kalau salah minta maaf, lain kali kita cari lagi. Ayat 89, tuan-tuan dengar. Ayat saya baca tadi, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Kalau dah dengar pagi ni tuan-tuan, kena buat perubahan. Politik tu sebahagian ajaran Islam. Siasat, tata cara memerintah, tata cara mentadbir negara,
Nanti teringat saya nak baca ayat yang Allah tegur Nabi Daud. Sekejap kita baca ni dulu. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Kalau kita nak tolaklah tafsir Dr. Hamka, saya nak tanya, awak ada tafsir sendiri ke? Awak hebat daripada Dr. Hamka. Tuan-tuan, ni nak dapat ni label Al-Azhar ni, dia dapat pengiktirafan, acknowledge by Al-Azhar ni. Bukan boleh tak suka-suka hati. Kan? Dan kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan every damn thing. Kan? Apa dia? Dengar elok. Ni tafsir dia Apa sahaja keperluan muslimin telah cukup dijelaskan di dalamnya. Ni Quran urusan dunia dan akhiratnya, sampai urusan nikah dan faraid, urusan perang dan damai, pemerintahan. Siasah apa dia? Iqamatuddin wasiyasatud dunya bih. Siasah tu tata cara memerintah, menegakkan agama, mentadbir, mengurus bumi, mengurus dunia dengan agama. Agama ni undang-undang peraturan Allah saja yang kita sebut pada muka surat 16. Faham tak tahu? Apa tak faham angkat tangan. Apa tak puas hati datang ke depan. Orang perdana. Ada dalam kita. Inilah otak orang Melayu ni, kan? Politik suku, agama suku. Kalau macam tu tak payah terima Islam. Islam agama yang tak sempurna, berani kita kata. Ayat ini di antara dalil. Lagi satu dalil, ma farratna fil kitab min syai'. Kami tidak abaikan apa sesuatu pun dalam Quran. Apa kamu nak tahu? Nampak? Soal pemerintahan, banyak ayat-ayat tentang perhubungan antara bangsa, sempadan negara, semua ada. Data umar saya tunjuk. Nak tahu apa? Macam-macam kitab tafsir. Kan? Baru ni saya pergi ada kedai buku agama lah kat Sungai Petani. Sekarang ulama Indonesia dah terjemah dah tafsir At-Tabari. Ni di antara yang hebat lah. 24 jilid. Kan? Saya pun pegang-pegang. Tanya, berapa adik? Murah ya Ustaz? Berapa? 2,400. Kepala otak murah. Saya pun letak semula tangguh dengan tasbih kafarah. Ingat 5,600 nak beli, 2,400 tak payah lain kali. Kan? Bila ada rezeki saya nak beli dia. Saya dah order tafsir Jalalain. Ni di antara. Umur saya banyak tafsir. Ulama Indonesia ni kita salute lah. Mereka ada usaha menterjemah, tuan-tuan. Kita tak berkemampuan untuk memahami bahasa Arab. Betul tak? Sekarang mudah. Tu macam 1561 tu. Kan? Tu di antara yang baik. Dia ambil kitab-kitab tafsir cara ringkas. Dia muatkan dalam 1561. Kita jangan sayang sangatlah duit. Baik. Jadi itu dia siasah. Siasah ialah iqamatuddin wasiyasatud dunya bih. Tanggungjawab khalifah ialah menegakkan agama. Agama ni undang-undang dan peraturan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Dan siasah, mentadbir. Mentadbir dunia dengan agama.